Malaysia kaya dengan kepelbagaian biodiversiti, flora dan fauna. Di semenanjung Malaysia, keluasan kawasan berhutan adalah seluas 5.78 juta hektar dan 4.91 juta hektar adalah hutan simpanan kekal. Saya memilih lokasi hutan di Bukit Kutu, Kuala Kubu Baru kerana ianya berdekatan dengan tempat tinggal saya di daerah Hulu Selangor. Bukit Kutu merupakan sebuah hutan simpanan kekal yang dikenali oleh para pendaki. Bukit ini berketinggian 3,456 kaki atau 1,090 meter daripada aras laut. Bukit Kutu juga kaya dengan flora dan fauna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat satu dokumentari di kawasan Bukit Kutu di Kuala Kubu Baru. Jadi ini merupakan checkpoint pertama di Bukit Kutu. Kita akan jumpa satu jambatan untuk berorientasi ke sebelah sana. Mari kita mulakan ekspedisi kita. Apabila memasuki hutan, tumbuhan pertama yang dijumpai ialah Clidemia hirta atau senduduk bulu, dikenali juga sebagai akar kala, terman dan kaci ringgit dalam bahasa masyarakat orang asli suku kaum Jakut, Kampung Petak. Ini merupakan sejenis tumbuhan kumpulan rumpai dan tidak boleh dimakan oleh haiwan seperti kambing kerana di dalam buahnya ada tanin yang beracun kepada kambing. Ini tidak berbahaya kepada manusia dan tumbuhan ini juga digunakan di Brazil untuk merawat Leishmania brasiliensis skin infections. Tumbuhan yang dijumpai seterusnya ialah fern Dicranopteris linearis. Di Malaysia, batangnya dibentuk menjadi pena kalam yang digunakan untuk kaligrafi Arab. Batang tertua dan terkuat membuat pena terbaik menggunakan pisau. Seterusnya saya menjumpai pokok bird's nest fern iaitu pokok daun semun atau pokok paku langsuir, spesies famili dalam famili Densitaceae yang berasal dari Asia Tenggara, Australia, Asia dan Jepun. Pokok ini merupakan salah satu tumbuhan epifit iaitu pokok tumpang yang biasa di dalam hutan. Selagenella wiedenowi, pokok paku merak dengan daunnya yang kecil menyerupai sisik dengan dua ukuran yang berbeza. Ia dapat ditemui di saluran air kecil ataupun di kawasan air terjun yang lembap, basah dan terbuka.
Pokok ini digunakan secara tradisional untuk merawat barah, penyakit kulit, demam dan sebagainya. Sepanjang saya berjalan di dalam hutan, saya kerap menemui pokok buluh, iaitu pokok buluh betung atau dalam saintifik dia ialah Dendrocalamus asper. Buluh ini mempunyai struktur yang tegak dan tinggi dan disebabkan itu ianya dijadikan berabut. Pokok-pokok buluh yang telah tumbang ini mungkin disebabkan oleh faktor tiupan angin. Seperti yang kita boleh lihat sekarang, di lantai hutan ini dipenuhi dengan tanah pamah dan di sini terdapat pokok-pokok yang berjulang tinggi. Antara keluarga pokok yang terdapat di sini ialah meranti, seraya dan balau yang mungkin dikenali oleh rakyat Malaysia. Trek perjalanan ini juga berlumpur dan berhati-hati ketika memegang telefon bimbit. Di sini terdapat juga sebatang sungai yang biasanya para hiking di sini akan berehat juga untuk mandi ataupun berenang. Setelah 30 minit memasuki hutan, akhirnya saya menemui seekor serangga yang bernama Leptocoryza ataupun rice bug. Ianya diberi nama rice bug kerana selalu ada pada tumbuhan padi dan serangga ini juga merupakan serangga perosak. Tidak jauh dengan kawasan tadi, saya menemui pokok yang unik iaitu Zingiber casumunar ataupun dipanggil pokok bonglai bukit. Pokoknya seakan lempoyang dan juga halia, namun ianya berbeza kerana ia mengeluarkan bunga seakan-akan buah. Serangga seterusnya yang dijumpai ialah sejenis semut, Polyrhachis. Ia dijumpai bersarang di batang kayu buluh gergasi dalam hutan. Rhynchanidae. Terdapat 400 jenis spesies Rhynchanidae di seluruh dunia sehingga menyukarkan untuk menemui nama saintifiknya. Di dalam hutan ini juga terdapat pokok durian di mana kami telah menjumpai sebiji durian yang telah jatuh dari atas pokok. Tidak jauh daripada tempat tadi, saya juga menjumpai sebiji durian yang telah ditebuk dan dimakan mungkin oleh tupai. Serangga seterusnya ialah pepatung atau sejenis serangga dalam order Odonata. Matanya bersegi besar dan mempunyai 2 pasang sayap. Walaupun pepatung mempunyai 6 kaki tetapi ia tidak boleh berjalan dan makanannya ialah nyamuk, lalat, lebah dan sebagainya. Ada juga anak sungai di sini. Ini adalah antara anak sungai beli yang ada benda ni. yang terdapat di Bukit Tutup. Ini bukanlah cicak dan juga biawak. Namanya ialah many striped sting. Nama saintifiknya ialah Eutropis multifasciata. Ini sejenis haiwan reptilia yang dijumpai di sebatang pokok. Setelah menjalankan beberapa pencarian, saya masih tidak menjumpai nama saintifik tumbuhan ini. Namun ianya seakan-akan Fiddle leaf fig. Perjalanan kami terus diteruskan sehingga ke dalam perut hutan. Sekiranya masuk ke dalam hutan, tidak sah sekiranya tidak bertemu dengan haiwan ini. Pacat ataupun bloodworm, ianya seperti lintah namun ianya lebih kecil dan gemar menghisap darah manusia. Lintah tidak tinggal di dalam air tetapi ianya berada berkeliaran di tanah. Melaka, pacat. Dia. Bocor. Itulah binatang yang aku tak nak pernah jumpa. Okey, sini. Okey. Dekat. Lah,
Tumbuhan yang berdaun panjang dan berduri ini biasa sekali jika ditemui di dalam hutan. Tumbuhan seterusnya bernama Guonia leptostacea adalah pokok renek memanjat. Kegunaan tempatan adalah untuk mencuci rambut dan dijadikan ubat. Okay, boleh tengok daun ni. Nampak tak beza dengan muka dan kebesaran dia sangat-sangat besar. Dan ini hanya boleh didapati di dalam hutan gunung seperti ini. Setelah bertemu pacat, kami berhasrat untuk berpatah balik dan singgah sebentar di sungai yang berdekatan. Kupu-kupu di sini sangatlah jinak kerana ianya tidak takut dengan manusia dan gemar untuk hinggap di kepala dan di tangan kami. Setelah pacat, saya juga telah menemui seekor ulat. Nama keluarganya ialah flatback millipede, manakala nama saintifiknya ialah Tractor millipede. Ia juga dijumpai di Borneo. Peripodotes mollis, cendawan fungus. Ianya merupakan spesies parasit yang tumbuh secara berkumpulan di kayu keras. Terdapat bunyi, saya rasa itu bunyi burung di sekeliling hutan ini. Di situ terdapat dia batu besar yang agak berlumut. Semasa perjalanan berpatah balik, saya menjumpai pokok cempedak dan bunga raya. Ini terdapat pokok cempedak. Ini juga terdapat di kawasan itu. Jadi banyak rasanya buah-buahan di itu. Okay, seperti di belakang saya ini dapat lihat ada pokok bunga raya. Pokok bunga raya ini melambangkan sebagai bunga kebangsaan di Malaysia. Jadi semua rakyat Malaysia patut berbangga kerana kita ada bunga raya. Okay, sekian sahaja dokumentari kita pada hari ini. Di sini, Kupu ini terdapat pelbagai aktiviti menarik yang boleh dijalankan. Antara aktiviti tersebut ialah hiking, mandi-mandi di sungai, berkelah bersama family, beriadah dan sebagainya. Jadi ramai orang telah datang sini untuk berrekreasi dan melancong. Terutama dari pelancong luar pun ramai datang ke sini.